Hai geng, subscribe, like, komen dan share hantar kat mak am pak an tu ang. Okey geng. Kita tengok pagi-pagi ni lagi Anwar Ibrahim media-media ada di rumah Anwar Ibrahim kan. Lepas tu ada wartawan ni tanya, Datuk Seri pergi mana pagi ni? Lepas tu Anwar Ibrahim jawab apa tau? Tengok wayang. Okey, aku pun setuju juga dengan Anwar Ibrahim jawab tu kan, tengok wayang kan. Sebab apa? Anwar Ibrahim, apa yang aku faham, nak pergi tengok wayang Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS, GRS dan parti-parti lain. Perlu ke kita tengok wayang kan? Seperti mana Perikanan Nasional kan. Yang macam dia kata, kami dah cukup dah sokongan 112. Tahu-tahu bila dia cakap dia macam Perikatan Nasional dia dah cukup 112, itu termasuk Barisan Nasional. Tahu-tahu tak cukup. Tahu-tahu tak cukup 112. Jadi okey. Lepas tu biasalah kan, Agung pun akan tolak lah balik surat dia yang dia kata cukup 112 tu. Agung pun tolak kan. Lepas tu biasalah kan, lebay-lebay ni akan bagi alasan macam-macam kan. Jadi kita tengok, kita nantikan, sebab Barisan Nasional dia nak sangat jadi pembangkang. Tak pernah macam ni kan. Sebab sekarang ni, apakah pimpinan-pimpinan dan juga gabungan kerajaan sekarang ni akan menentukan, akan menunjukkan macam mana kestabilan negara dan juga macam mana ekonomi negara, dan dia akan tunjuk macam mana dia macam pembentukan kerajaan sekarang ni. Dia akan menentukan macam-macam kan. Dia akan menentukan macam ketidakstabilan. Dia akan menunjukkan untuk nak beri kepercayaan kepada pelabur-pelabur di luar negara, untuk memberi keyakinan kan. Dan satu lagi, aku duk tengok channel Indonesia menceritakan isu-isu politik Malaysia, dan aku tengok sangat-sangat banyak bila macam naik gambar Muhyiddin Yassin, naik gambar Anwar Ibrahim, sangat-sangat banyak komen-komen tu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi aku pun alhamdulillah, orang luar negara, orang Indonesia pun tahu, orang Indonesia pun dia pernah dapat nilai siapakah Anwar Ibrahim, siapakah yang layak jadi Perdana Menteri yang jadi dalam Malaysia. Sebab biasalah, sebab kita ada musuh, kita ada pembangkang, kita ada pihak macam pihak kerajaan, kita ada parti-parti lain, depa akan melawan lah kan, supaya depa nak menghalang Anwar Ibrahim. Dan kalau macam siapa-siapa yang akan nak jadi kerajaan ataupun siapa-siapa yang akan bergabung dengan Anwar Ibrahim, depa dah tahu dah dasar-dasar apa yang Anwar Ibrahim nak buat. Anwar Ibrahim nak macam tak mau ambil gaji Perdana Menteri, Anwar Ibrahim nak kurangkan gaji-gaji menteri, Anwar Ibrahim akan ubah balik dasar, akan bentukkan balik Malaysia apa semua. Tapi kalau Barisan Nasional tak mau sertai apa yang Anwar Ibrahim nak buat, kalau Perikatan Nasional ataupun parti-parti GPS, GRS, warisan ke apa tak mau sertai untuk berbentuk kerajaan, untuk mengubah Malaysia, tak payah sembang kan. Terang-terang Anwar Ibrahim nak buat perubahan di dalam kerajaan untuk nak ubah sistem yang rosak, sistem yang tidak adil terhadap rakyat Malaysia. Parti-parti lain tak mau bersama. So kita nantikan tengok apakah yang di-Pertuan Agong akan buat. Sepatutnya bila kita ada seseorang untuk nak mengubah sistem, macam mengubah kehidupan, mengubah ekonomi, mengubah segala-galanya, tapi kalau macam daripada kita tak sokong dia, satu lagi kita tak mau pun Malaysia ni ubah, kita akan menentang dia. Tapi kalau kita nak buat perubahan, of course kita akan bersama dengan dia, kita akan usaha untuk mengubah, untuk membuat perubahan. Tapi kita boleh fikirlah kan, kita dah ada wakil untuk membela rakyat, tapi parti-parti lain, gabungan lain tak mau membela rakyat. Depa hanya nak memikirkan parti depa aja. Depa tak fikir untuk rakyat, untuk mengubah macam nasib hidup rakyat, untuk mengubah Malaysia. Depa tak fikir. Seperti mana macam partner tak ada pun satu parti politik ini yang nak bergabung demi rakyat. Depa hanya nak bergabung demi depa. Depa tak fikir pun soal rakyat ketika itu. Tapi sekarang ni kita nantikan, kita tengok. Sebab sekarang ni dengan ekonomi sekarang, mata wang sekarang, aku alhamdulillah, aku dapat gaji daripada
aku dapat gaji daripada dolar. Alhamdulillah aku dapat rasa sebab gaji bernama dolar. Kan aku dapat rasa. Cuba bayangkan dengan ringgit jatuh. Dengan ringgit jatuh, orang yang gaji dolar sedaplah. Orang hak tak gaji dolar, orang hak yang gaji ringgit, anak dia macam dia nak pergi Amerika ke mana kan? Okey, apa akan jadi? Jadi kita boleh fikir sendirilah. Anwar Ibrahim dia dah cakap kalau dasar yang dia bawa tu parti-parti lain bersetuju untuk untuk membela rakyat, jom kita bersama. Tapi depa tak mau bersama. Sebab apa? Sebab depa tak tahulah kan. Depa tak bersetuju lah. Sebab daripada Barisan Nasional, kalau depa bergabung dengan Pakatan Harapan, di antara Barisan Nasional akan jadi menteri, akan jadi timbalan menteri, akan jadi akan dapat jawatan-jawatan. Tapi kehidupan depa, keuntungan depa tak dapat seperti dulu. Dulu dapat gaji puluh-puluh ribu apa semua. Tahu-tahu bila dengan Anwar Ibrahim dapat gaji 30% daripada gaji dia sebelum ni. Of course dia akan menentang. Of course dia tak akan bersama dengan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Dia memikirkan keuntungan terhadap dia juga. Sebab tu dia tak bersama. Jadi kan kita nantikan subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan tuan. So tolong yang mana dah undi Perikatan Nasional, yang mana dah undi Barisan Nasional, yang mana dah undi parti-parti lain, adakah parti hang tu membela rakyat? Fikir, adakah parti hang tu menyebelahi rakyat? Kita nak sebut pun susah orang. Adakah parti hang tu membela rakyat ataupun membela puak-puak depa? Depa tak berfikir untuk buat satu gabungan, satu perubahan untuk rakyat, tapi depa memikirkan untuk depa yang di atas. Depa masih nak mainkan isu perkauman, masih nak mainkan isu-isu pelbagai-pelbagai. Last depa untung hang tu yang hang mundi depa, apakah yang hang untung? Sebab Pakatan Harapan dah offer nak buat perubahan ekonomi, ringgit, dasar semua ni kan. Tapi kalau parti yang hang sokong tu tak mau sertai untuk nak buat perubahan, tak payah sembang lah. Okey? Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampaan tu hang. Okey geng, kita tengok sehari dua ni gagal untuk membentuk kerajaan. Masih gagal lagi ahli-ahli parlimen ke bakal-bakal macam Perdana Menteri gagal lagi untuk berusaha untuk menubuhkan kerajaan atas ketidakfahaman di antara satu sama lain. Kan? First kali kita duk dengar Barisan Nasional dan juga daripada gabungan Parti Sarawak JRS dia macam setuju untuk bersama Perikatan Nasional. Tiba-tiba gabungan gabungan Parti Sarawak menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan kerana ada parti PAS yang terlalu ekstrim. Kan? Disebabkan sehari dua sebelum pilihan raya diadakan, parti PAS dia bermain isu kristianisasi. Kan? Untuk agama bernama Kristian. Sebab kita kena faham satu, kalau dekat Sabah dan juga Sarawak, dia lagi kuat dan juga lagi ramai orang yang beragama Kristian. Kan? Sebab itulah Malaysia kita ni, negara kita ni pelbagai kaum. 60% rakyat Malaysia yang beragama Islam, dan juga lagi 40% pelbagai kaum. Cina ada, India ada, Kristian ada, Buddha, macam-macam ada. Jadi apabila dengan parti PAS ni dia terlalu bermain dengan isu-isu perkauman, isu-isu agama, of course bangsa-bangsa lain ataupun agama-agama lain macam akan merasakan teragak-agak. Nanti bila dalam kerajaan ni mereka akan mainkan isu-isu agama. Kalau macam agama-agama lain mereka nak buat event apa-apa, majlis apa-apa, okey macam PAS, terutama daripada PAS ni akan mainkan isu-isu macam-macam kan. Jadi mereka dah nampak daripada GPS, mereka dah nampak apa yang akan berlaku. Disebabkan itulah GPS menarik sokongan
daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi pada aku baguslah kan, kalau hampa nampak daripada segi tu tak apalah. Sebab kita kena faham kan, negara kita ni pelbagai kaum dan agama rasmi dalam Malaysia tak ada seorang pun boleh usik. Agama rasmi dalam Malaysia adalah agama Islam. Majoriti orang paling ramai dalam Malaysia adalah orang Islam berbangsa Melayu. Jadi dengan apa yang dimainkan oleh parti PAS, depa macam depa menakut-nakutkan rakyat seperti nanti agama lain akan ambil alih kita punya pemerintahan. Depa main-mainkan dan takut-takutkan supaya untuk depa nak dapat undi saja. Sedangkan orang PAS ni depa buat macam Malaysia, macam negara kita ni tak ada raja-raja Melayu dan juga tak ada undang-undang dan juga perlembagaan. Sedangkan Malaysia ada undang-undang, Malaysia ada negara kita ada perlembagaan, tak ada seorang pun boleh melanggar undang-undang, tak ada seorang pun boleh membuat sesuka hati untuk nak untuk nak tukar agama rasmi untuk nak angkat bangsa lain jadi agama rasmi ke apa ke, tak boleh. Sebab kita nak buat apa-apa pun dalam Malaysia ni, kita nak buatlah apa-apa pun perlu persetujuan yang di-Pertuan Agong. Faham tak maksud aku? Kalaulah mereka nak buat apa-apa daripada pimpinan parti politik ni, pimpinan parti politik, mereka ni sampai masa macam mereka akan berundang ganti dengan pimpinan lain. Orang lain akan jadi Perdana Menteri, orang lain akan jadi ahli parlimen, orang lain akan jadi menteri. Okey, jadi pimpinan dalam politik Malaysia ni silih berganti, datang dan pergi. Hanya yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu saja, mereka tak akan boleh tukar. Mereka hanya turun dekat keturunan mereka sebab keturunan mereka raja. Jadi keturunan mereka yang akan kuasai. Kan? Mereka saja kita nak buat apa-apa pun kita perlukan persetujuan yang Raja-Raja Melayu, terutama yang di Pertuan Agong. Kalau nak buat apa-apa satu usul-usul, perlu membentangkan di dalam sidang parlimen, perlu berbahas, perlu berbincang dan perlu buat undian. Setuju ataupun tidak setuju di kalangan ahli-ahli parlimen. Dan selepas itu barulah akan bawa pergi ke sembah bentangkan kepada yang di Pertuan Agong. Selepas itu barulah yang di Pertuan Agong bawa usul tersebut bincang sesama raja-raja Melayu. Apabila Raja-Raja Melayu bersetuju, barulah sesuatu usul itu diluluskan. Bukan senang-senang boleh lulus. Tapi kita saja, kita dipergunakan, kita diperbodohkan, kita dipermainkan oleh orang-orang PAS, Perikatan Nasional. Mereka buat macam Malaysia tak ada undang-undang. Mereka buat macam Malaysia ni, siapa yang memerintah dia boleh buat suka-suka hati. Tak boleh. Jadi dah lah. Sebab itulah daripada Anwar Ibrahim Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim dah cakap, hang nak bergabung dengan Pakatan Harapan, hang kena setuju dengan dasar-dasar Pakatan Harapan. Sebab apa? Anwar Ibrahim cakap kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak akan ambil gaji Perdana Menteri. Dia akan kurangkan gaji menteri. Dia akan kurangkan apa benda dia boleh jimat, dia akan jimat. So, salah satu lagi dia akan siasat balik duit negara yang akan dikeluarkan. Duit negara yang dah dikeluarkan puluhan bilion, ratusan bilion. Sedangkan sepatutnya duit itu keluar, kita rakyat Malaysia sepatutnya senang. Tapi kita rakyat Malaysia makin susah dan makin susah. So dengan apa yang Anwar Ibrahim nak buat, ahli-ahli parlimen lain mereka takut kantoi. Sebab itulah mereka menolak untuk bersama Pakatan Harapan. Jadi kan kita boleh tengok, kita boleh nantikan kenapa dan mengapa mereka tak mau bersama Anwar Ibrahim. Dan kita tengok macam mana plan-plan ataupun nasihat daripada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri. Dan kita nantikan, kita tengok dan kita kena faham setiap parti-parti politik dia ada dasar-dasar dia. Sama ada dia nak buat ataupun dia tak mau buat. Okey?
Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuk hang. Assalamualaikum.